Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin hadirat panel pada pagi ini. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah, dengan izin serta kurnianya dapat kita bertemu dalam gelangan forum halaqah hukum bersama saya Muhammad Aiman Hafiz bin Muhammad Nordin daripada pelajar jurusan Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel yang ada pada pagi ini, kita sedia maklum bahawa Rashid Maidin merupakan salah seorang tokoh sejarawan negara, sejarah negara pada dahulu kala. Beliau telah mengeluarkan sebuah buku iaitu buku Mamai Rashid Maidin. Di dalam buku tersebut menceritakan bagaimana perjalanan beliau menyertai PKM bersama PKM Parti Komunis Malaya dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan di tanah air. Berdasarkan buku tersebut, beliau telah melalui pelbagai rintangan pahit maung ketika menyertai PKM untuk mendapatkan kemerdekaan di tanah Melayu. Buku Mamai Rashid Maidin ini juga telah memberikan sedikit gambaran tentang perjuangan yang telah berlaku di tanah Melayu. Berbaloi beliau menyertai PKM dan banyak topik-topik yang hangat perlu dibincangkan pada pagi ini. Begitu banyak persoalan yang berlega-lega di dalam fikiran ahli panel kita termasuk saya. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam tajuk pada pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan 4 orang ahli panel yang tidak asing dan tidak bukan lagi. Bersama saya di hujung sana nampak cantik berseri iaitu saudari Nur Atikah binti Jailani yang merupakan pelajar daripada Ijazah Sarjana Muda Kaunseling. Beliau merupakan ahli panel kita yang pertama pada pagi ini. Di sebelah saya nampak kecil dan molek iaitu saudari Nur Afifah binti Zakaria yang merupakan panel kedua kita pada pagi ini. Selamat datang kepada saudari sekalian. Okey, di sebelah kiri saya bersama saudara Muiz. Nama beliau adalah Muhammad Muiz bin Syafi yang merupakan ahli panel kita yang ketiga. Selamat datang saudara. Okey, dan panel kita yang terakhir pada pagi ini ialah saudara Muhammad Haziq Aikal bin Muhammad. Beliau juga merupakan pelajar daripada Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif. Selamat datang kepada saudara dan saudari saya ucapkan. Baiklah, untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang buku Mamai Rashid Maidin, terlebih dahulu saya mempunyai soalan terhadap kepada ahli panel pertama. Pada pendapat saudari, apakah yang perlu diperbaiki daripada buku Mamai Rashid Maidin ini, dan adakah wajar untuk buku ini dikeluarkan kepada masyarakat? Sila berikan pendapat saudari. Terima kasih kepada moderator. Buku ini diterbitkan dari pengalaman beliau dan dikonsepkan dari segi segala buku ni diterbitkan oleh beliau lah. Dari segi kita tengok kulit buku, tulisan dan gambar kurang menarik lah. Jadi dari segi kulit buku pula warnanya lusuh dan tidak menarik. Dari segi buku ini wajar dikeluarkan bagi menarik pandangan orang luar untuk menganalisis sendiri buku Rashid Maidin. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nur Atikah atas penjelasan terhadap buku Mamai Rashid Maidin sebentar tadi. Pada pendapat saya, jika dilihat daripada segi luaran, buku ini memang daripada segi warnanya kurang menarik minat lah untuk saya sebagai pembaca. Dan saya juga telah membaca buku ini, terdapat beberapa ayat yang agak berterabur dengan isi buku ini dari segi tata bahasa dan sebagainya lah. Itu sahaja pendapat daripada saya. Terusnya saya ingin bertanya pula kepada panel kita yang kedua iaitu saudara Muiz. Baiklah saudara, berdasarkan apa yang telah dibacakan oleh saudara mengenai buku Mamai Rashid Maidin, berapa lamakah masa yang telah diambil oleh Rashid Maidin untuk bertemu dengan Abdullah Sidi, dan apakah rintangan dan halangan yang telah dihadapi oleh beliau ketika ingin bertemu dengan Abdullah Sidi? Sila berikan pendapat saudara. Terima kasih.
kasih kepada moderator kita pada hari ini yang saya buka ya. Okey, kita sambung pada kita punya soalan. Perjalanan yang diambil oleh Abdul Qasidi untuk perjalanan yang diambil oleh Rashid Maidin untuk bertemu dengan Abdul Qasidi mengambil masa selama setahun perjalanan. Maafkan saya saudara. Mengapa perjalanan Rashid Maidin ingin bertemu dengan Abdul Qasidi mengambil masa yang begitu lama sehingga 1 tahun? Okey, soalan yang menarik. Dalam masa perjalanan yang mengambil masa setahun tu, okey, Rashid Maidin bertemu dengan pelbagai-bagai rintangan. Antaranya dia pasukan Rashid Maidin ni pergi bertemu dengan Abdul Qasidi dengan hanya berjalan kaki. Mereka tak menaiki apa-apa kenderaan dan mereka jalan kaki bukan dengan jalan yang biasa, tapi mereka pergi dengan melintasi hutan-hutan, kena panjat bukit dan kena mengharungi sungai untuk melintasi dari satu daerah, dari satu negeri ke satu negeri. Dan selain daripada itu, mereka juga perlu menghadapi serangan daripada musuh-musuh kecil. Serangan itu bukan setakat daripada darat, tetapi juga daripada udara. Musuh menyerang pasukan Rashid Maidin. Itulah rintangan-rintangan yang perlu dilalui oleh Rashid Maidin sepanjang setahun perjalanan itu. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muiz. Seterusnya, soalan saya kepada ahli panel yang ketiga iaitu saudara Muhammad Aziz Aikal. Okey, pada pendapat saudara, wajarkah kita meletakkan Rashid Maidin itu sebagai pengkhianat negara oleh kerana ia ingin menjadikan tanah Melayu sebagai republik? Okey, baik. Terima kasih moderator. Kacak bergaya terbang hitam pada hari ini. Terima kasih. Okey, berbalik kepada soalan yang diajukan kepada saya, wajarkah kita meletakkan Rashid Maidin ini sebagai pengkhianat negara? Bagi pendapat saya, untuk meletakkan Rashid Maidin ini sebagai pengkhianat negara itu wajar. Hal ini kerana jika hasrat Rashid Maidin untuk meletakkan tanah Melayu ini sebagai Republik Komunis itu berjaya, maka banyak isu-isu kekejaman yang dapat kita lihat. Contohnya yang boleh saya bawa melalui pembacaan saya, kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh pihak komunis, contohnya membakar rumah-rumah orang awam. Selain itu, mereka juga membakar naskah-naskah Al-Quran. Dan akhir sekali, perkara yang amat keji dilakukan oleh pihak komunis ialah mereka merogol para-para penentang. Itu saja pendapat saya. Terima kasih kepada saudara Haziq atas penjelasan yang telah diberikan terhadap soalan yang telah saya kemukakan sebentar tadi. Okey, seterusnya ahli panel kita yang terakhir iaitu saudari Nur Afifah. Saya ingin bertanya kepada saudari, di dalam buku Muhammad Rashid Maidin ini, beliau diceritakan sebagai seorang tokoh yang ingin memerdekakan tanah Melayu. Pada pendapat saudari, adakah wajar, dan sila berikan pendapat saudari setuju ataupun tidak? Okey, terima kasih kepada saudara Aiman. Okey, balik kepada soalan yang ditujukan kepada saya sebentar tadi, adakah saya bersetuju jika Rashid Maidin ini dianggap sebagai seorang tokoh yang cuba untuk memerdekakan tanah Melayu? Okey, saya tidak bersetuju jika Rashid Maidin ini dianggap malah dikenali sebagai seorang tokoh yang cuba untuk memerdekakan tanah Melayu. Kerana cara yang beliau gunakan menunjukkan bahawa beliau merupakan seorang pengkhianat negara. Beliau telah bersengkokon dan menjadi tali barut kepada pihak komunis dengan menyertai Parti Komunis Malaya. Seperti yang kita tahu, Parti Komunis Malaya ini dikenali sebagai satu organisasi ketenteraan dari China dan merupakan penjajah yang kejam di tanah Melayu. Mereka sering menggunakan kekerasan terhadap penduduk tempatan di tanah Melayu. Contohnya, mereka membunuh penduduk kampung dengan cara memenggal kepala, menembak dan ada juga yang dikerat anggota tubuh badannya. Oleh itu, saya tidak bersetuju jika Rashid Maidin ini dianggap sebagai seorang tokoh yang cuba untuk memerdekakan tanah Melayu. Terima
Terima kasih kepada Saudari Nur Afifah atas penjelasan yang telah diberikan sebentar tadi. Pada pendapat saya, beliau memang sewajarnya tidak patut untuk menyertai PKM kerana PKM itu adalah Parti Komunis Melayu yang berasal daripada China dan diasaskan oleh bangsa China, dan parti ini sememangnya sangatlah tidak berhaluan kanan kerana dia sangat bertentangan dengan agama Islam, dengan kaum-kaum di Malaysia. Maksudnya dia menentang apa yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan di Malaysia. Terima kasih. Okey, seterusnya saya ingin berpatah balik kepada saudari panel pertama, Saudari Nur Atikah. Pada pendapat saudari, adakah buku Memang Rashid Maidin ini seolah-olah menafikan UMNO yang telah diketai oleh Tunku Abdul Rahman itu sendiri sebagai pejuang kemerdekaan? Terima kasih kepada mereka sekali lagi. Pada pendapat saya, ya. Kerana Rashid Maidin berasa UMNO hanya melakukan laluan dalam seperti lembu di cucuk hidung. Dapat dilihat slogan yang digunakan kepada dua-dua pihak iaitu berbeza, iaitu UMNO hidup Melayu dan PKM mereka. Okay. Dia juga berasa Tuanku Abdul Rahman hanyalah sebagai boneka kepada Datuk Jaafar untuk mempergunakan kuasa beliau. UMNO juga tidak sepakat dengan PKM kerana tidak mempunyai haluan yang sama, dan PKM berasa hanya mereka saja yang berjuang habis-habisan untuk memberikan keadilan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nur Atikah atas penjelasan yang telah diberikan sebentar tadi. Pada pendapat saya tidak setuju jika dikatakan Tunku Abdul Rahman itu sebagai boneka, tetapi beliau adalah seorang pengasas daripada parti Perikatan iaitu UMNO yang telah menumbuhkan UMNO sendiri, dan beliau juga telah berjaya menyatukan bangsa Hindu dan Cina demi mendapatkan kemerdekaan di tanah Melayu. Seterusnya saya ingin bertanya pula kepada saudari Nur Afifah. Apakah pendapat saudari tentang fakta yang bertentangan dengan buku yang telah ada di sekolah dengan fakta yang ada di dalam buku Memang Rashid Maidin? Sila berikan pendapat saudari. Okay, terima kasih sekali lagi kepada saudara Aiman. Bagi saya isu tentang fakta yang bercanggah antara fakta yang dinyatakan dalam buku sejarah di sekolah dan juga fakta yang terdapat di dalam buku Memang Rashid Maidin ini merupakan satu hal yang tidak sepatutnya berlaku. Yang kerana ia akan menyerukan para pembaca yang kebanyakannya tergolong daripada kalangan pelajar dan remaja. Hal ini akan menyerukan para pembaca tentang fakta hasil penceritaan Rashid Maidin yang menegaskan bahawa Parti Komunis Malaya ini merupakan satu organisasi yang betul-betul untuk memerdekakan tanah Melayu. Akan tetapi fakta yang terdapat di dalam buku sejarah yang dipelajari di sekolah merupakan fakta yang bercanggah. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab, contohnya Jabatan Warisan Negara, perlu menitik beratkan tentang fakta sejarah yang dinyatakan dalam buku Memang Rashid Maidin. Ini kerana ia dibimbangkan sekiranya fakta-fakta tersebut bercanggah, ia akan mewujudkan generasi yang akan berpihak kepada organisasi penjajah seperti Parti Komunis Malaya. Terima kasih kepada saudari Aina Rafifah atas penjelasan yang sangat mendalam seperti tadi. Pada pendapat saya, buku yang diceritakan di dalam buku Memang Rashid Maidin ini, dia seolah-olah mengangkat PKM iaitu Parti Komunis Melayu adalah satu parti yang sangat betul-betul lulus untuk memperjuangkan tanah Melayu. Tetapi jika kita lihat daripada buku yang telah diceritakan daripada buku teks sejarah yang ada di sekolah-sekolah menengah, buku tersebut menafikan Parti Komunis Melayu yang sangat bertentangan dengan apa yang telah dibawa oleh mereka. Apa yang kita dapat lihat, seperti mana yang kita dapat lihat, Parti Komunis Melayu ini dia adalah membawa ideologi yang tidak sama sekali tepat dengan ideologi yang telah dibawa oleh bangsa-bangsa lain. Contohnya, dia ingin menghapuskan hak-hak keistimewaan orang-orang Melayu di tanah Melayu. Dia ingin juga menghapuskan contohnya data organisasi daripada keturunan Raja, Sultan dan sebagainya. Malah mereka ingin mengambil alih tanah Melayu. Selain menghapuskan hak keistimewaan orang Melayu, beliau ingin mereka iaitu bangsa-bangsa Cina mendapat
kesamarataan dengan penduduk-penduduk yang ada di tanah Melayu. Berbalik kita kepada panel yang ketiga, pada pendapat saudara, adakah perkara yang dibuat oleh Rashid Maidin dengan menyertai PKM ini adalah satu perkara yang tepat dan betul? Sila berikan pendapat saudara. Terima kasih saudara Aiman. Bagi pendapat saya lah, tak salah pendapat Aiman masalah. Bagi pendapat saya tidak perkara yang dibuat oleh Rashid Maidin dengan menyertai PKM itu adalah satu perkara yang tidak wajar dilakukan. Walaupun niat beliau untuk memerdekakan tanah Melayu, tetapi dengan menyertai PKM itu akan menimbulkan fitnah ataupun kecelaruan kepada masyarakat tanah Melayu ini. Selain itu, jika kita lihat pada niat Rashid Maidin untuk memerdekakan tanah Melayu, beliau boleh menyertai parti ataupun persatuan yang ada pada zaman dulu. Salah satunya ialah parti UMNO, iaitu yang diketuai sendiri oleh orang Melayu Muda, daripada parti PKM yang diketuai oleh orang komunis. Caranya. Terima kasih atas penjelasan daripada saudara Muiz sebentar tadi. Pada pendapat saya, beliau sewajarnya tidak patut untuk menyertai PKM, tetapi beliau patut menyertai parti perikatan yang telah ada di tanah Melayu seperti parti UMNO untuk memerdekakan tanah Melayu. Apa yang niat yang ingin dibawakan adalah baik, kerana ada beberapa sebab beliau menyertai PKM, iaitu Parti Komunis Melayu. Antara salah satunya adalah beliau mendapat kesedaran politik. Jika diceritakan beliau mendapat kesedaran politik ini, beliau telah diberitahu oleh Lai Rifle bahawa pihak penjajah ataupun orang luar datang ke tanah Melayu untuk mengeksploitasikan hasil yang ada di tanah Melayu. Tetapi kita sebagai bangsa tanah Melayu ataupun orang yang ada di tanah Melayu tidak sedikit pun mendapat hasil daripada bahan yang telah dieksploitasikan di tanah Melayu. Malah mereka mengambil ataupun mengkaup semua hasil yang ada di tanah Melayu. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang anti penjajah. Contohnya, beliau sangat anti terhadap penjajah Inggeris sehingga kan tidak mahu untuk menyebut langsung perkataan Inggeris. Seperti mana apa yang telah saya baca dalam satu petikan, petikan itu memberitahu dia tidak mahu menyebut perkataan Inggeris terhadap orang Inggeris, pegawai atas, selamat pagi dalam perkataan Inggeris iaitu good morning sir. Baiklah, saya mempunyai satu lagi soalan dan saya ingin bertanya kepada saudara Muhammad Aziz Hakim. Nampaknya beliau telah pun sangat cemuh berada di sana. Okey, soalan saya yang terakhir, apakah kesan penceritaan yang ada di dalam buku Muhammad Rashid Maidin ini terhadap masyarakat sekarang? Sila berikan sedikit pendapat saudara. Baik, terima kasih moderator. Menarik soalan yang diajukan oleh tuan moderator kepada saya. Kesan, apakah kesan apabila masyarakat membaca buku Muhammad Rashid Maidin ni? Kesan pertama, ia akan menyebabkan pembaca sejarah ini menjadi keliru. Hal ini kerana jika pembaca ini membaca Muhammad Rashid Maidin, isi-isi yang terkandung dalam Muhammad Rashid Maidin ini bercanggah dengan isi-isi yang terdapat di dalam teks sekolah yang kita pelajari. Seterusnya, masyarakat akan menjadi salah faham dengan PKM. Hal ini kerana jika kita membaca buku Muhammad Rashid Maidin ini, ia menjelaskan tentang PKM ini seolah-olah sebagai batu asas kepada kemerdekaan tanah Melayu. Selain itu, masyarakat juga dapat menambah ilmu tentang sejarah-sejarah masa lalu. Contohnya, kita akan dapat lebih mengetahui tentang PKM dan gerakan-gerakan yang cuba dibawa oleh Rashid Maidin untuk memerdekakan tanah Melayu. Akhir sekali, masyarakat akan lebih cenderung ke arah PKM. Hal ini kerana jika kita membaca buku ini lebih berat
seolah-olah lebih berat ke arah parti komunis. Itu saja pendapat saya. Terima kasih kepada saudara Muhammad Haziq Haikal atas penjelasan yang sangat panjang lebar sebentar tadi. Di sini kita dapat rumuskan sedikit pengajaran daripada sudut perspektif apa yang dapat dirumuskan, apa yang dapat kita berikan pengajaran daripada penceritaan yang telah dikemukakan. Di sini saya dapat lihat berdasarkan apa yang telah diceritakan oleh ahli panel sekalian, kita dapat menarik satu pengajaran daripada sudut pandangan yang positif, iaitu dapat melahirkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, pengajaran yang kita dapat lihat daripada sudut pandangan yang negatif, buku ini telah menceritakan banyak keganasan yang telah dibawa oleh Parti Komunis Malaya PKM dalam perjalanan mereka untuk memperjuangkan tanah Melayu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan kupasan daripada semua ahli panel kita tentang buku Memori Rashid Maidin. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir pada hari ini atas pandangan dan pendapat yang telah dikemukakan sebentar tadi. Semoga forum pada pagi ini dapat melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu semasa tentang buku Memori Rashid Maidin. Harapan saya semoga forum kita pada pagi ini menjadi sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar yang ada di luar sana untuk terus mencari ataupun mengkaji dengan lebih dalam lagi tentang tokoh-tokoh sejarah yang ada di tanah